Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Salwati Sofian, dalam Buletin Mingguan MSN edisi ke-24. Sebelum ke berita utama, mari kita saksikan rangkuman berita sukan sepanjang minggu ini. Satu majlis sambutan detik 30 hari menjelang Sukan Malaysia MSN 2022 telah diadakan di lobi utama Stadium Nasional Bukit Jalil pada 17 Ogos. Majlis yang disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal Datuk Azumu turut dihadiri Timbalan Menteri Yang Berhormat Senator Datuk Seri T. Lian Ke dan Ketua Setiausaha KBS Yang Berbahagia Datuk Jana Santiran Muniayan. Pada majlis tersebut, Mara Liner Senyap Berhad diumum sebagai rakan strategik Temasya Sukan Malaysia dan para Sukma MSN 2022 yang bakal menyediakan 60 buah bas rasmi untuk kelancaran perjalanan atlet di Temasya itu nanti. Dalam majlis yang sama, turut dilancarkan laman web rasmi Sukan Malaysia yang dirasmikan oleh Oyen, maskot Sukan Malaysia MSN 2022 serta RTM sebagai rakan penyiar rasmi pada edisi kali ini. Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan merangkap pengerusi jawatankuasa pengelola Yang Berbahagia Datuk Jana Santiran Muniayan telah mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pengelola Sukan Malaysia MSN 2022 bilangan 5 bertempat di Bilik Gerakan Aras 15 Menara KBS pada 23 Ogos. Antara agenda mesyuarat termasuklah pembentangan laporan status terkini semua jawatankuasa berkaitan persiapan fasa akhir ke arah Temasya Sukan Malaysia, perbincangan berkaitan majlis perasmian pembukaan dan penutup, persiapan jawatankuasa penyampaian pingat dan cenderamata serta perihal berkaitan jawatankuasa pengangkutan, keselamatan dan trafik. Sejak awal Ogos, maskot rasmi Sukan Malaysia MSN 2022, Oyen mula turun padang dan menjelajah ke program Hari Sukan di sekolah-sekolah sekitar Kuala Lumpur, penampilan di program Maha 2022, sambutan Hari Belia sehingga ke jelajah keluarga Malaysia demi mempromosikan Temasya Sukan Malaysia yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Terbaru, Oyen sekali lagi turut tampil memeriahkan sesi Meet and Greet sempena Hari Sukan Negara peringkat Maktab Polis Diraja Malaysia Ceras pada 23 Ogos. Program yang dihadiri lebih 100 orang peserta itu dimeriahkan dengan kehadiran maskot Oyen serta pegawai atasan Maktab PDRM. Sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-65, Kelab MSN telah menganjurkan pertandingan hiasan dan keceriaan peringkat dalaman MSN melibatkan penyertaan keseluruhan bahagian dan sekretariat. Pelbagai gaya hiasan dan corak persembahan kreatif bertemakan jalur gemilang dipamerkan kepada juri-juri yang dilantik diketuai Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan Perangkap Presiden Kelab MSN Encik Suhardi Alias bersama-sama juri jemputan dari Kementerian Belia dan Sukan dan Institut Sukan Negara. Johan bakal menerima hadiah wang tunai RM300, naib Johan RM200 dan tempat ketiga RM100. Perhimpunan Bulanan MSN bagi bulan Ogos menampilkan kelainan apabila dilaksanakan berkonsepkan Town Hall pada 26 Ogos lalu. Sesi yang diadakan di Dewan Banquet Kasa 4 itu menampilkan Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Syafawi Ismail selaku panel utama, manakala Ketua Cawangan Komunikasi Korporat Encik Ahmad Kawari Isa sebagai moderator. Sesi Town Hall ini antara lain membincangkan perihal pentadbiran, cadangan dan aspirasi daripada warga majlis bagi tujuan peningkatan prestasi kerja dan penambahbaikan secara kolektif di peringkat jabatan. Turut hadir ke sesi tersebut Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan Encik Suhardi Alias dan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pengkomersialan dan Pemasaran Encik Abdul Rashid Yaakob serta barisan pengurusan tertinggi Majlis Sukan Negara. Mesyuarat Jawatankuasa Pengelola Sukan Malaysia yang dipengerusikan oleh KSU Kementerian Belia dan Sukan Malaysia Datuk Jana Santiran Muniayan mengesahkan 426 acara akan dipertandingkan pada edisi ke-20 kali ini.
Perkara tersebut sekaligus menyaksikan tiada acara yang akan digugurkan pada tamasya yang dijadual berlangsung bermula 16 hingga 24 September ini. Beberapa acara yang dilapor bakal digugurkan daripada senarai akhir Sukan Malaysia ke-20 MSN 2022 tetap akan dipertandingkan pada tamasya itu. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Datuk Ahmad Syafawi Ismail yang mempengerusikan mesyuarat penyelarasan bersama Pengarah Majlis Sukan Negeri pada Sabtu mendapat reaksi positif daripada kontijen negeri yang menyatakan untuk kekal bertanding dalam acara terbabit. Alhamdulillah, secara dasarnya kita telah pun mendapatkan satu penyelesaian. InsyaAllah apa yang telah dirancang dalam penataran yang sebelum ini, saya rasa kita akan dapat menganjurkan semua tanpa perlu membatalkan mana-mana sukan kecuali yang sebelum ini yang telah pun kita umumkan sebenarnya. Walau bagaimanapun, jelas Datuk Ahmad Syafawi keputusan yang dibuat pada mesyuarat itu tidak melibatkan acara yang sudah digugurkan daripada senarai awal sebelum ini, termasuklah acara terjun wanita. Sebanyak 426 acara membabitkan 223 acara lelaki dan 184 wanita dan 19 campuran daripada 31 jenis sukan akan dipertandingkan pada tamasya yang akan berlangsung di sekitar Lembah Kelang dan Langkawi Kedah. Terdahulu, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan Encik Suhadi Alias menjelaskan persediaan penganjuran Sukma ke-20 MSN 2022 berada di landasan tepat apabila 95% venue sudah bersiap sedia untuk digunakan. Buat masa ini hanya ada sedikit sahaja lagi. I think it's more than 95% ready. Sedikit sahaja lagi untuk upgrading beberapa perkara dan juga untuk menambah baik khasnya dari sudut hiasan dan sebagainya. Venue bagi tamasya edisi ke-20 ini meliputi 4 zon sekitar Lembah Kelang iaitu Kuala Lumpur, Bangi, termasuk Nilai dan Putrajaya, Bukit Jalil dan Shah Alam. Manakala hanya pelayaran diadakan di Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan di Langkawi, Kedah. Majlis perasmian pembukaan dan penutup akan diadakan di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak Dektar Universiti Kebangsaan Malaysia masing-masing pada 17 dan 24 September 2022. Encik Suhadi ditemui selepas Majlis Undian Sukan Berpasukan Sukma ke-20 MSN 2022 yang diadakan pada Sabtu di Dewan Banquet Kasa 4 di MSN Bukit Jalil. Berikut merupakan keputusan undian melibatkan 8 jenis sukan berpasukan. Tamasya Sukan Malaysia yang bakal membuka tirai pada 16 hingga 24 September dan para sukma pada 1 hingga 6 November ini memilih Harimau Malaya sebagai maskot rasmi yang diberi nama Oyen. Namun, tahukah anda siapakah pencetus idea di sebalik reka bentuk watak Oyen ini? Siti Sapinah Hussein ada laporannya. Bahang Sukan Malaysia ke-20 MSN 2022 yang semakin dirasai bertambah meriah dengan kehadiran Oyen sebagai maskot rasmi. Personaliti Harimau Malaya yang menjadi lambang keberanian dan ketangkasan diterjemahkan menjadi identiti dan semangat perjuangan atlet-atlet muda yang bertanding di Tamasya Sukan Malaysia edisi kali ini. Di sebalik maskot Oyen, kami tampilkan perekanya Muhammad Nizam Ibrahim. Bercerita tentang maskot Oyen, pada awalnya ianya tercetus daripada maskot Harimau Sukma 2013. Maskot Harimau Muda Sukma 2013 ini juga adalah hasil lakaran daripada saya dahulu.
dan diambil semula dan diberi penambahbaikan untuk ia lebih nampak menarik. Rekaan maskot yang diilhamkan dari maskot Sukan Malaysia 2013 yang diberi nafas baharu serta tambahan satu lagi reka bentuk maskot yang lebih feminin menjadi cabaran buat mereka ini. Pada awalnya hanya dicadangkan hanya satu saja versi maskot. Setelah lakaran maskot Oyen itu siap dan ditunjukkan di satu mesyuarat tertinggi, Yang Berhormat Menteri KBS sendiri telah memberi idea untuk membuat satu lagi versi maskot, iaitu versi atlet wanita. Untuk lakaran pasangan maskot ini diubah sedikit bentuknya ke arah lebih feminin, terutama di bahagian pinggang dan kaki untuk nampak lebih menarik, lebih comel, berbeza terutamanya di bahagian mata. Menurut Nizam, nama Oyen umpama tarikan kepada sesiapa sahaja yang menyebutnya. Idea menamakan maskot dengan nama yang mudah disebut dan diingati ramai. Pada peringkat awal, berbagai nama telah diberikan untuk maskot ini. Antaranya mat belang, rimau, si tigris dan bermacam-macam lagi. Sehinggalah nama Oyen dicadangkan oleh seorang pegawai MSN sempena nama kucing yang berwarna oranye yang viral di media sosial sekarang ini. Setelah mendapat persetujuan semua pihak, akhirnya nama Oyen dipilih kerana ia mudah disebut, diingati dan nama yang tidak asing lagi di kalangan netizen ketika ini. Semangat sepasukan, ketangkasan, keberanian dan semangat tidak berputus asa menjadi elemen penting untuk atlet-atlet muda melangkah lebih jauh dalam sukan yang diminati. Itulah fokus utama dan pesanan yang perlu disemat dalam jiwa para penonton filem bertemakan sukan Anak Rimau The Movie. Tayangan perdana Anak Rimau The Movie yang telah diadakan pada 24 Ogos merupakan filem bertemakan sukan dengan membariskan pelakon popular seperti Beto Kusairi, Azan Rani dan Adam Kori, manakala Idam Aidan, Keci Kimi dan ramai lagi pemain bola sepak dari Akademi Mokhtar Dahri akan menemui penonton di seluruh negara mulai 1 September. Sesi yang diadakan di Dadi Cinema Pavilion Kuala Lumpur itu dihadiri Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Lian Ke dan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Ahmad Syafawi Ismail. Pada masa yang sama, beliau menyatakan kepuasan selepas menonton filem ini kerana banyak elemen positif yang diterapkan seperti semangat patriotisme, kerjasama, kepimpinan dan juga semangat kebersamaan yang sangat sesuai dengan slogan Keluarga Malaysia. Setelah menonton Anak Rimau ni, saya amat gembira bahawa mesej-mesej yang hendak disampaikan ialah semangat patriotisme, kerjasama, kepimpinan dan juga semangat kebersamaan. Itu adalah sangat sesuai dengan keluarga Malaysia pada masa ini. Dan dalam menghadapi apa-apa jua cabaran dan sebagainya, kita perlu bersama-sama. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, mari sama-sama kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Kami warga kerja Buletin MSN ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-65 buat seluruh rakyat Malaysia. Kita jumpa lagi pada edisi akan datang.